اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 19. Muka surat 19. Muka surat 18. Muka surat 18. Baris yang ke-14 daripada bawah. Muka surat 18. Baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga daripada 4 syarat i'tidal. Ketiga daripada 4 syarat i'tidal. Jangan kosak ia seseorang dengan kembalinya itu, dengan kembali pada i'tidal akan yang lain daripada i'tidal. Ketiga daripada 4 syarat i'tidal. Ini bicara syarat bagi tiap-tiap rukun. Rukun 13 itu secara kasar. Kemudian syarat bagi tiap-tiap rukun. Kita duk ngapa rukun 13 itu budak umur 5-6 tahun. Semuanya pandai menyebut 13 rukun sembahyang. Syarat bagi tiap-tiap rukun tu kena perhalusi. Syarat bagi tiap-tiap rukun 13 tu fardu ain kita. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyan ini dia mendatangkan pembicaraan rukun 13 terlebih dahulu. Kemudian diperincikan syarat bagi tiap-tiap rukun. Jadi sekarang ini syarat bagi rukun i'tidal ada 4. Ketiganya, jangan kosak ia seseorang. Kosak, faham kosak? Kosak niat gitulah. Kosak. Tapi kita kosak ni bahasa Melayu dah. Kosak. Niat tujuan gitu ada kosak. Dia kadang-kadang tak boleh terjemuh dah kosak ni. Tapi ada orang yang dah kosak makna apa? Ada kot gitu. Kosak maknanya apa? Kosaklah kosak. Kosak apa? Boleh ayam? Kosak niat lah. Kosaklah kosak. Bukan nak jawab takut. Nak jawab pun tak reti. Sebab apa reti tu? Nak jawab bukan takut. Tak reti nak jawab. Sebab kosak apa dia kosak? Kosak lah. Apa dia? Allah. Ke mana? Ke kosak pun tak tahu. Yelah kosak ni bahasa Arab asal. Tapi kosak ni jadi bahasa Melayu dah. Kosak ni tu niat dah. Betul lah. Payah nak sebut lah sebab benda hak mudah sangat. Mudah reti dah. Jangan kosak ia dengan kembalinya itu. Kembali pada i'tidal daripada rukun-rukun tu. Kosak akan yang lain daripada i'tidal. Dia kembali pada berdiri. Kalau sebelum rokok tu dia berdiri. Kalau sebelum rokok tu dia duduk. Dia semai duduk. Maka i'tidal kembali pada duduk. Kalaulah sebelum rokok semayang berdiri, i'tidal kembali pada berdiri.
Kalau sebelum rokok tu semayang duduk, dia orang sakit contohnya, dia semayang duduk, ataupun dia semayang sunat. Dia semayang duduk walaupun dia sihat, sebab kita maklumlah berdiri menjadi rukun pada semayang fardu bagi orang yang kuasa. Jadi maknanya semayang sunat, gagah molek dia nak semayang duduk, sah je lah. Sebab berdiri menjadi rukun pada semayang fardu. Semayang sunat berdiri tidak menjadi rukun. Jadi dia semayang sunat dalam keadaan duduk, dia pun rokok dalam keadaan duduk. Iktidal kembali kepada duduk. Gitulah iktidal ni. Kalau dia semayang mengiring orang sakit ni, dia semayang melentang orang sakit ni, jadi sebelum rokok dia mengiring melentang, maka iktidal kembali kepada mengiring melentang. Masa dia mengiring rokok, dia gerakkan tubuh dia sedikit ke hadapan pada masa mengiring tu, isyarat kepada rokok. Iktidal kembali baliklah kepada mengiring. Kalau dia semayang melentang atas belakang, rokok angkat kepala sedikit daripada bantal, kemudian iktidal jatuhkan kepala atas bantal semula. Itu dia iktidal. Iktidal ni kembali kepada barang yang sebelum dia rokok tu macam mana. Kalau sebelum rokok dia berdiri, iktidal boleh berdiri. Kalaulah sebelum rokok tu duduk, dia semayang duduk, maka iktidal ni kembali berduduk. Jadi sekarang ni dia kembali pada berdirilah, kita sebut berdirilah sebab kita mayang biasanya berdiri. Jadi dia semayang berdiri, dia rokok, di iktidal ni kembali kepada berdiri. Jangan kosak selain daripada iktidal. Contoh macam mana dia rokok, kemudian dia bunyi apa-apa, dia pun angkat kepala nak tengok kejut ni contohnya. Maka dia angkat kepala daripada rokok pada berdiri itu, kosaknya kerana terkejut. Bunyi meletup ke apa-apa, dia pun terbangun nak tengok apa benda sebenarnya. Maka dia kembali pada iktidal tu, bukan kosak iktidal. Dia kosak lain, ataupun dia terkejut. Kalau terkejut ni dia jadi terbingkas. Bingkas ada orang sekolah kan, bingkas dah bukan. Kalau bahasa buku bingkas, kita Terengganu bikah. Bikah mana bikah? Bikah lah. Bikah tu Terengganu. Kalau bahasa buku bukan bingkas. Mana hari tu sekolah itu, sekolah bahasa Malaysia. Bingkas ada. Bingkas. Kalau kita bikah, tu kita Terengganu bikah. Bunyi lain sikit je. Jadi rokok ni mari bunyi jatuh barang ke, meletup ke, oh memanglah terbingkas. Berdiri. Dia kembali pada berdiri tu. Rokok dia tamat ninah dah ni, rokok dia sempurna dah ni. Sebab syarat iktidal yang pertama selepas daripada rokok yang sempurna. Jadi rokok dia sempurna dah, sebab dia rokok tamat ninah comel dah. Kemudian dia kembali pada berdiri tu, syarat yang kedua kembali kepada tempat sebelum daripada rokok, kembali pada berdiri. Syarat yang ketiga ni, jangan kosak lain ketika bangkit pada iktidal. Ni kosak lain ataupun terkejut, maka dia pun jadi terbingkas, kembali kepada berdiri. Iktidal dah, rokok tamat ninah dah, tidak melengkapi syarat. Sebab dia kembali pada iktidal, bukan kosak iktidal, terkejut ke apa contohnya. Dia wajib kena turun kepada rokok semula, barulah kembali kepada iktidal. Jadi menambah rukun fi'li lah orang panggil. Itu tidak. Tak panggil menambah rukun fi'li. Faham tak? Dalam sembahyang kita menambah rukun fi'li batal sembahyang. Faham tak menambah rukun fi'li? Ada satu dia panggil menambah rukun qauli, ada satu dia panggil menambah rukun fi'li, hukum perbuatan. Rokok sekali dibuat dua, batal. Sujud dua kali dia tambah lagi tiga, jadi sujud kali, batal. Itu panggil menambah rukun fi'li, batal. Kalau menambah rukun qauli, dia baca Fatihah sudah, dia baca pula. Dia ulang rukun qauli, Fatihah rukun bacaan, hukumnya makruh. Itu panggil mengulangi rukun qauli, rukun bacaan. Mengulangi rukun fi'li, rukun perbuatan, batal lah. Mengulangi rukun qauli atau makruh. Saya sebut tadi tu mengulangi satu Fatihah makruh, bukan mengulangi satu Fatihah
mengulangi ayat yang sama pun makruh dah. Mengulangi macam mana? Dibaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya betul situ. Dia pun undur balik. Siratal ladzi. Baca tak tadi? Baca dah kan? Ulang. Dia panggil mengulangi rukun qauli. Makruh. Padahal Daif mengatakan batal. Dia mengulangi siratal ladzi je. Tak boleh. Tak boleh mengulangi rukun qauli. Dia baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tiba-tiba dia undur balik pula. Siratal ladzi. Dia panggil apa tu? Bukan mengulangi. Pada mengulangi ni. Ulang semula. Bukan ulang satu Fatihah. Ulang siratal ladzina an'amta alaihim je. Dak, dia panggil mengulangi hukum qauli dah kalau pesen tu. Hukumnya makruh. Pada Daif kata batal. Adalah pesen tu tepat wakaf. Ihdinas siratal mustaqim, tepat wakaf dia wasal. Disambung. Siratal ladzina an'amta alaihim, tepat wasal, tepat sambung dia wakaf. Tepat wakaf dia wasal, tepat wasal dia wakaf. Lepas tu dia ulang pula siratal ladzina an'amta alaihim. Dah hebat. Hebat. Ini Nadia. Nadia pegang masjid pula. Tengok-tengok tu imam pun dia kadang-kadang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tepat wakaf dia wasal sambung, tepat wasal sambung dia wakaf. Lepas tu dia ulang pula dah. Siratal ladzina an'amta alaihim, baru disambung. Ulang pula dah. Dia panggil apa? Mengulangi rukun qauli. Fatihah kan rukun qauli, rukun bacaan kan. Mengulangi ni satu Fatihah sama telah lah. Ini mengulangi siratal ladzina an'amta alaihim pun dia panggil mengulangi rukun qauli dah. Makruh dah situnya. Pada Daif kata batal, jangan main. Pada Muktamad kata makruh lah. Yang batal mengulangi rukun fi'li. Ada ni. Tapi hak tadi mengulangi ke tak? Sebab dia rokok, kemudian dia terkejut, jadi terbangun pada iktidal. Kamu kembali pada iktidal ni, kamu kosak lain. Maka tidak melengkapkan syarat iktidal yang ketiga. Wajib kena terokok semula. Dia panggil mengulangi rukun fi'li ke gitu? Tidak. Memang wajib kena gitu. Pada ni. Tapi kalau dia rokok comel dak iktidal, dia pun sami Allah man hamidah, memang kosak iktidal. Rasa rajin nak rokok semula sekali lagi tu batal lah. Jangan. Ada rajin. Dia rajin. Awal-awal ada di masjid, rajin nak banding orang lain. Rajin lah. Orang main sunat dia main sunat. Tapi orang main sunat rokok sekali, dia rokok 2 kali. Dah sujud 2 kali kan? Rokok 2 kali lah, baru sekali. Baru sama. Tuh, macam ni apa? Sindrom Down. Sindrom ni mana gitulah. Tapi jangan dia ada orang di depan masjid. Tapi semayang dia tu lah. Apa merokok 2 kali? Maka dia kurang sedikit lah tu. Ni bukan cerita orang-orang normal, ni orang OKU. Ada ni. Sebagai apa tu? Mengurangi rukun fi'li dah rokok 2 kali. Dah dipikir gitu kali, dah sujud 2 kali. Rokok 2 kali. Kalau rokok sekali boleh pahala dah, rokok 2 kali lagi banyak pahala. Dah tak suka lah. Kalau orang lain. Awal-awal lagi dah. Duk saf pertama lagi ni. Main sunat, main sunat. Ada orang Sandodin dia masuk, dia main sunat. Tapi dia rokok 2 kali. Tidak kira lah. Tapi maksud situ panggil mengulangi rukun fi'li, batal lah. Kalau peseng ni kepayaan dia lah, IQ dia macam mana, wallahualam lah. Kita tak bicara seumpam dia nak contoh. Atau panggil apa tu? Mengulangi rukun fi'li. Tapi tadi dia rokok, lepas tu dia kembali pada iktidal. Dia bukan kosak iktidal, dia terkejut contohnya. Dia wajib kena turun balik kepada rokok. Itu tidak dinamakan mengulangi rukun fi'li. Ada ni. Rokok je lah. Rokok je. Dia tak syarat tambah ini sebab itu maknanya dah rokok dia asal tu. Nak rokok je. Baca sesadar kalau sesat lah. Baca sesadar dia cuma dia terkejut, dia terbangun. Tapi kalau hak sebelum tu tak baca lagi, bacalah. Kalau baca siap dah, sebab nak kembali pada rokok semula, barulah balik pada iktidal. Tu je lah.
Oh ni saya ni tengok dalam TV mengajar bab semayang. Yang tukang mengajar bab semayang ni memang banyak lah. Hak dia ajar tu sangat-sangat nampak jelas dia tak belajar. Lagipun dia bukan bidang pekoh pun, di bidang Quran, tapi dia mengajar bab semayang. Ramai orang minat sebab cara mengajar bab semayang tu dia santai, campur dengan banyak gurau. Santai, banyak gurau, tak serius. Orang pun suka tengok. Dia kalau kerah kita orang tak suka, santai. Tapi dia tak belajar, banyak sangat salah dia ajar. Banyak salah. Jadi sekarang ni orang ni sujud. Dia sujud. Dia sujud tu kena tepat tajam. Kena tepat tajam. Dia pun dia pun terangkat dahi dia daripada lantai dah tajam. Letak dahi letak, lepas tu terangkat sebab tajam. Dia kata tak boleh turun sujud semula. Dia wajib kena duduk antara sujud. Kalau sujud semula menambahkan rukun fi'li. Sujud dah tadi. Lepas tu dia angkat dahi, dia sujud balik. Apa kata? Menambahkan rukun fi'li lah. Sebab nak sujud yang kedua kena duduk antara dua sujud dulu. Jadi dia letak dahi lantai ni kena tajam, dia pun terangkat dahi daripada lantai. Jangan turun semula sujud. Sebab apa? Jadi menambah rukun fi'li. Sekarang ni dia letak dahi lantai, dapat tak lagi rukun sujud tamakninah tu? Dapat tak lagi? Tak dapat. Nak menambah rukun sujud macam mana? Rukun sujud pun tak ada lagi. Sebab dia belum tamakninah. Lepas tu dia suruh duduk antara dua sujud. Antara dua sujud macam mana? Sujud pertama tak ada. Dia antara dua sujud maksud apa? Antara sujud yang pertama, duduk ni kan, dengan sujud yang kedua. Sujud pertama ada ke tak? Tak ada. Lepas tu antara dua sujud macam mana? Dia kata tak boleh sujud semula. Menambah rukun fi'li. Wadah wajib kena sujud semula. Sebab kamu belum dapat lagi rukun sujud. Rukun sujud dapat dah, tamakninah kamu belum dapat. Lain. Dia letak dahi latar, tajam ke, panah ke, dia pun letak. Dapat dah tamakninah. Oh, tak boleh nak tahan dah ni. Tajam dah, nak luka dah dahi ni. Panah, nak hangus dah dahi ni. Dia pun angkat dah. Angkat daripada lantai. Tapi dia tamakninah dah tadi. Jangan sujud semula. Dia kena duduk ada sujud. Sebab apa? Sudah terhasil sujud yang pertama. Ada ni. Hak ajar dalam TV tu, dia sujud kena tepat tajam, dia terus angkat dahi. Jangan sujud semula. Dia semula menambahkan rukun fi'li batal. Menambah rukun fi'li macam mana? Rukun fi'li sujud yang pertama pun belum dapat lagi, belum tamakninah pun lagi. Hak menambah rukun fi'li macam mana? Dia letak dahi latar kena tepat tajam, kena tepat panah. Dia tahan. Kalau senapah kau. Ada ni tahan lah dah. Suka. Dia ditahan. Tapi dah sakit dah dahi ni, sakit dah ni. Tapi tamakninah dah. Dia pun angkat. Dia tak boleh nak letak kembali dah, nak letak part lain tak boleh dah. Dia wajib kena kepada duduk antara sujud. Sebab dia sudah terhasil sujud yang pertama dengan tamakninah dia tu. Ada ni. Berbeza dengan makmum. Ni ajar sama ni. Makmum di sujud tu, kenapa lama sangat tu imam ni tak angkat dahi daripada sujud ni? Dia pun angkat kepala tengok. Tu imam duduk sujud lagi. Wah, apa tu imam nak kena jolok tu imam ni. Dah angkat lagi ni. Baru sujud terakhir berapa kali. Dah sujud lama. Tu imam ni macam mana? Ni kalau jenis semayang dua orang kawan lah ni. Tu imam masjid tak ada macam tu. Kawan tak sihat juga dia ni. Nak cerita dia sujud lama dari kawan ni. Dah semayang dua orang. Kita pun sujud terakhir lah, kita buat masalah. Mana kawan kita dah tasyuk akhir lagi ni. Kita pun angkat tengok. Allah, sujud lagi. Jangan lama sangat. Kena cek nadi kok mati tu. Dia angkat tengok. Sujud lagi. Lepas dia tengok. Jangan sujud semula. Menambah rukun fi'li. Dia makmum kena sujud semula ikut imam. Makmum lain. Makmum kena sujud semula ikut imam. Jadi seperti menambah rukun fi'li ya tau. Tapi makmum memang dia kena ikut imam. Dia kena sujud semula. Makmum tak apa, lain bicara tu. Dia nak lama lah. Imam sujud lama. Betul. Balik kuah. Dia kat lasik. Apa? Dia pergi selok lasik. Lepas tu makmum penumpang tu maknanya merangkak sikit ke macam mana? Tapi ada lama
Jadi tu imam sujud lama. Oh, tu imam tu mati, bukan tu imam tu mati dan sujud tu. Oh, ingat aku tu imam tu mati dan sujud. Jadi tu imam sujud lama. Jadi makmum perempuan ni pun pergi buka tabir. Jadi makmum perempuan ni mana merangkak sikit lah macam mana. Kata pun dia punya kepala dekat dengan tabir. Dia pun angkat kepala sikit, dia pun angkat tabir. Lepas tu imam duduk sujud lagi. Dia sujud semula lah. Tak apa, makmum tak apa. Sebab dia wajib ikut tu imam. Sujud semula lah. Sebab dia ikut tu imam. Kan menambah rukun fi'li atau bukan makmum. Ni hak dah TV aja. Jadi i'tidal, anak ceritanya dia ambil dia memang tak belajar sungguh lah, tapi boleh masuk TV aja bab semayang daripada takbir sampai ke salam. Hak aja kalau sakit nak semayang duduk sekalipun takbir kena berdiri. Hak dia aja suruh angkat Allahu akbar baru letak dalam keadaan duduk. Ajaran apa gitu? Memang karut-marut lah. Ajaran TV. Kan kita kan sakit semayang duduk. Main duduk tak apa sebab kita sakit. Tapi takbir kena berdiri barulah boleh duduk. Dah. Tak ada kaitan lah. Bila sakit, takbir, Fatihah, rokok, i'tidal, duduk. Kenapa pula takbir nak suruh berdirinya? Sebab dia sakit. Dia kata kena angkat kata dia. Ni ajaran TV ni. Tu lah mak lazim tu kan. Waladdallin. Dia kata important. Important. Penting. Important dia kata. Tak cukup 3 alih harakat, batal semayang. Kata mengarut dia ni. Dah TV banyak. Berapa orang dengar? Berapa ribu orang dengar? Juta boleh dengar. Kasih tu kan 3 alih harakat kan. Kalau tak apa 3 alih harakat, tak dia batal semayang. Dia batal tu. Sekarang ni i'tidal. Jadi i'tidal ni tak tahulah makmum ni macam mana nak turun pada sujud. Nak turun pada sujud ni siapa hak rokok dah dia kata. Siapa hak rokok dah. Dia nak i'tidal nak turun sujud, siapa hak rokok dah, bunyilah tu imam Allahumma hdina fi man hadait. Tu imam. Nanti imam baca kunut subuh lah kita kata. Tapi makmum ni tak tahulah dia nak turun pada sujud lah, ingat ke? Dia lupa pada kunut. Dia pun turun siapa hak rokok. Allahumma hdina fi man hadait. Dia kata makmum sudah sampai hak rokok, maka makmum tak boleh kembali pada i'tidal. Dia mengajuk gitu. Lepas tu nak tunggu gitu lah dia kata. Lengah tunggu gitu jawab kelakar. Kena turun dah sujud yang pertama. Karut-marut aja. Makmum tu bila terlupa, dia wajib kembali pada berdiri untuk ikut imam baca kunut. Dia kena siapa hak rokok dah dia kata, maka tak boleh nak kembali balik berdiri untuk ikut imam baca kunut. Sekarang dia makmum. Jadi dia terlupa akan kunut, dia nak turun ke bawah siapa hak rokok. Kan kita turun pelan-pelan, bukan nak rokok ni, kita nak turun pada sujud pertama. Siapa hak rokok, bunyilah tu imam Allahumma hdina fi man hadait. Jangan kembali balik sebab kamu sudah sampai hak rokok. Lepas tu takkan nak tunggu gini lengah dia kata. Tunggu dah sujud pertama. Walhaq, wajib dia kena balik pada berdiri untuk ikut imam baca kunut sebab dia terlupa tadi. Bukan makmum, tu imam sekalipun, orang semayang seorang sekalipun, lutut sampai latar dah. Tangan duduk atas latar dah. Dahi tak letak lagi. Tu imam ni. Subhanallah, makmum belakang. Dia disunatkan kembali balik pada berdiri. Bukan siapa rokok, tu imam. Lutut duduk latar dah dua belah. Tangan duduk latar dah, dahi tak boleh latar lagi. Sebab makmum belakang, subhanallah, makmum pun teringat, ni kunut subuh tak baca ni, disunat kembali balik sunat. Padahal dia tu imam. Adapun kalau makmum betul, dia turun dahi latar dah. Ni dah cepat makmum. Lepas tu bunyilah Allahumma hdina fi man hadait. Tapi makmum sujud dah ni, tetap dia kena kembali balik pada diri ikut imam. Walaupun sujud dah. Tapi kalau tu imam tak boleh. Kalau tu imam dia lupa kunut, dia turun pada sujud, dahi kena latar dah. Subhanallah terajang subhanallah. Dah dia tak boleh kembali balik dah. Tak boleh dah sebab dia sudah masuk pada rukun sujud. Sebab dahi boleh latar dah. Tu imam dan juga seorang diri. Kalau makmum dahi latar, sedar tu imam Allahumma hdina fi man hadait, dia turun tadi dengan terlupa, dia wajib kena bangun balik. Dah dahi boleh latar dah. Makmum lain.
Dah kata-kata turun sampai hak rokok tu bukan imam sampai latar pun boleh naik lagi, bukan masalah imam. Hak turun sampai hak rokok, lepas tu teringat pada kunut, kembali pada iktidal, hak masalah sebelum salam sunat sujud sahwi. Kalau tu imam dia nak turun pada sujud ni, baru turun sampai hak rokok dah, subhanallah, makmum dia pun kembali balik pada berdiri, tetap sunat sujud sahwi. Kunut dia baca tapi tetap sunat sujud sahwi sebab dia turun tadi sudah sampai hak rokok. Itu bab sujud sahwi tu imam. Kalau tu imam ni bukan kata turun sampai hak rokok, lutut duduk latar apa dah ni, tangan duduk latar dah, dahi dia belum sampai ke lantai, mana pun belum sujud lagi. Makmum subhanallah sunat naik semula, tapi kena sujud sahwi lah sebab dia sudah turun sampai lebih dari hak rokok. Hak masalah hak rokok ni macam sujud sahwi. Kalau tu imam sekalipun melebihi hak rokok, lutut pada latar pun sunat kembali balik, jangan sujud je lagi, dengan bawah jangan letak dahi latar. Adapun kalau tu imam, kalau makmum sungguh letak dahi latar molek-molek dah sujud yang pertama, sedarlah Allahumma hdina fi man hadait. Jadi makmum tak terlupa turun sujud tu, dia wajib kena kembali balik pada iktidal, ikut imam baca kunut. Ni makmum setakat tu hak rokok, Allahumma hdina fi man hadait, imam makmum tak boleh kembali balik dah sebab makmum sudah sampai hak rokok. Nak tunggu di situ letih lah lama ni, turun tunggu bawah dia buat kelakar, tapi ajar karut. Ada ketika tak apa hak menambah rukun fi'li tu, tengok keadaan lah macam mana. Macam kita bicara sekarang, rokok molek-molek, terkejut, terbingkas pada iktidal. Kosak bukan kosak iktidal tu, kosak lain ataupun kerana terkejut, maka dia wajib kena turun kepada rokok semula. Seperti menambah rukun fi'li, ada itu bukan menambah rukun fi'li. Yang wajib seumpama tu kembali pada rokok semula, barulah sami Allahu liman hamidah. Ini berpindah pada iktidal. Jangan kosak ia dengan kembali itu akan yang lain daripada iktidal. Itu yang ketiga. Keempat daripada syarat, 4 syarat iktidal, tamakninah di dalam iktidal. Tamakninah ketika iktidal. Tamakninah ni diam sekalian anggota sekadar subhanallah, bukan baca subhanallah, diam sekalian anggota sekadar subhanallah. Hak ni saya peringatlah, dia rokok diam tu dapat tamakninah cepat je, pandai ni sebab dia diam sekalian anggota. Kalau sujud letak bumi latar, diam tu sekejap je dapat tamakninah. Duduk antara dua sujud, bangun kepada daripada sujud kepada duduk antara sujud, duduk ni kan diam kan, sekejap je dapatlah tamakninah ni. Qada subhanallah sesaat, 2 saat ke apa bagi qada tamakninah subhanallah, berapa saat? Subhanallah berapa saat? 2 dak 2 3 dengan 2 je. Saat masuk 2 kedok dah tahu. 1 saat dah. Sebab 1 saat pindah pada saat yang kedua tu lama mana? Subhanallah gitu, boleh? Subhanallah, boleh pindah pada saat yang kedua. Mana kita buat kasar 2 saat lah. 1 saat kan sekelip mata pula. Satu saat bukan sekelip mata. Sekelip mata tak boleh sesaat. Dah kalau sekelip mata bukan sesaat. Sebab saat yang pertama pindah saat yang kedua lama juga. Boleh dengan subhanallah, boleh. Sesaat tapi kita letak 2 saat lah. Itu qada subhanallah. Makna tamakninah qada 2 saat je. Tapi nak kira tamakninah ni kena diam sekalian anggota. Rokok diam tak? Diam. Sekejap je. Kalau kata sujud letak 7 anggota di lantai, sekejap je dapat. 2 saat sekejap sangat je lah dapat tamakninah. Hak lama tu kita nak tasbih, hak tu sunat. Duduk antara sujud, duduk je kan, diam belaka setiap anggota kan, sekejap dapat tamakninah. Kita duduk lama tu sunat belaka. Hak syarat bagi rukun tamakninah ni kejap sangat je. Tapi nak ceritanya rokok sama, sujud, duduk antara sujud, dia tamakninah ni mudah je dapat sebab sekalian anggotanya diam. Berbeza dengan iktidal, sebab iktidal ni kita angkat kedua belah tangan.
Daripada rokok, sami Allahu liman hamidah. Ni tangan ni angkat turun ni. Ni, pada ni. Tangan ni anggota besar, bukan anggota kecil. Jadi, ketika tangan tu angkat turun, walaupun berdiri tu sudah dapat qada tamakninah, belum lagi fi tamakninah. Sebab tangannya belum diam. Ada ni. Dia sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, dia baca dah. Memang dapat tamakninah dah, tapi tangan dia baru angkat, baru turun. Tangan belum berhenti lagi. Belum lagi dapat tamakninah. Tangan letak je di tubuh dia, letak je, turun sujud. Ada tamakninah ke tak? Tak ada. Tapi dia berdiri tu sempat dah baca Rabbana lakal hamd. Tapi masa tu tangan berhenti tak lagi? Dah. Maka dapat tamakninah? Belum. Ni banyak berlaku ni. Ni kalau kena hari Jumaat. Jumaat kan ramai orang semai sunat kemudian kan dia mari lambat sikit dia mari sunat. Ni boleh nampak dia sami Allah liman hamidah, kat tangan turun tangan ni. Turun pada sujud yang pertama. Tak ada tamakninah lah. Tapi tubuh duduk iktidal ni memang sempat dah qada subhanallah tu. Disempat baca Rabbana lakal hamd. Tapi tangan dia berhenti ke tak lagi? Belum. Maka belum dikira lagi tamakninah. Sebab tamakninah ni diam sekalian anggota seqada subhanallah. Diam sekalian anggota. Sekarang ni tangan tengah bergerak kan? Belum terasa lagi tamakninah. Kalau rokok, dia rokok je, bukan tu diam. Sekejap dapat tamakninah. Dia sujud 7 anggota, tu letak di atas. Dapat tak mana? Sekejap je dapat dah. Sebab dia diam sekalian anggota. Bangun duduk antara sujud pun sama juga. Duduk. Diam lah tu kan? Dapat tamakninah. Tapi tidak, dia angkat tangan. Sunat hai'ah angkat tangan. Situ kena jaga. Jenis hok bergaya pula, dia angkat lambat sikit. Tubuh dia tegak. Dia buat gaya lembut, dia angkat. Gaya dia. Ada ni. Biar apa-apa asal gaya. Biar apa-apa asal gaya. Ya, dulu tu. Biar apa-apa asal gaya. Apa tu? Ilmu tak ada bergaya. Dia nak angkat tangan masa iktidal ni, kita daripada rokok tangan duduk atas lutut. Kita bangkit je terus angkat tangan. Jangan bangkit tegak. Dia pun angkat pelan-pelan kemudian. Tak ada habis masa dah. Tak sunat angkat tangan dah. Kan bicara dahulu angkat tangan kan. Angkat tangan ketika nak rokok. Angkat tangan betul-betul ketika nak rokok. Jangan lakum dinukum waliyadin, dibaca surah. Lepas tu dia pun angkat tangan. Angkat tangan. Lepas tangan rokok tak lagi. Lepas tu Allahu Akbar. Itu bukan angkat tangan untuk rokok. Itu angkat tangan hujung surah. Ada angkat tangan hujung surah? Ada angkat tangan hujung surah? Tak ada. Yang lakum dinukum waliya dia angkat tangan tu apa? Angkat tangan nak rokok. Dah rokok lagi angkat tangan apa? Angkat tangan ketika berpindah pada rokok. Sekarang ni baru lakum dinukum waliya di. Yang angkat tangan tu kenapa? Belum sampai masa. Dia angkat tangan tu dua pergerakan yang makruh. Tak dapat sunat hai'ah sebab dia angkat tangan belum sampai masa. Jadi ni berdiri, ni rokok. Nak rokok aja. Allah, bawa angkat tangan tu pada rokok. Ngam-ngam dengan nak pindah pada rokok, bawa angkat tangan. Bukan angkat sebelum rokok. Kita pun dalam rokok. Iktidal, kita angkat pada iktidal, terus kita angkat sami Allahu liman hamidah. Dah ni tangan ngam-ngam duduk bawah. Kita rokok, tangan duduk atas lutut. Rokok, sami Allahu liman hamidah. Nak dah tu ngam-ngam tangan duduk sini. Sekarang kena kabut nak buat gitu. Nak pergi letak molek dah, pada dah sami Allah liman hamidah tu lah. Dah ngam-ngam tangan berhenti situ. Jangan dah tangan duduk sini tak mau. Dah tangan duduk sini. Boleh ambil gambar lah. Siapa hot dah tangan duduk sini? Payah. Bukan dia rokok, tangan duduk atas lutut. Sami Allahu liman hamidah. Jangan pula rokok sami Allah liman hamidah. Lepas tu dia angkat tangan pelan-pelan. Tak sunat dah angkat habis masa dah. Lambat lewat. Atau kata gaya tu. Gaya tapi tak kena. Tapi masalah sekarang bila dia tegak baru nak angkat tangan lambat. Angkat tangan tu tak sunat. Itu dua pergerakan yang makruh. Tapi lambatlah nak dapat tamakninah. Sebab dia baru nak angkat tangan. Angkat tangan lambat tu hukumnya makruh lah sebab dua pergerakan yang tidak disunatkan. Tapi yang kita bicara sekarang ni bab tamakninah syarat iktidal yang keempat.
lambat nak dapat tamak nina sebab dia baru angkat tangan. Masa dia tegak tadi ni, dia angkat tangan, jadi nak tamak nina sebelum angkat tangan tak dapat lagi. Sebab dia angkat tangan dah, tapi angkat tangan tu lambat. Jadi angkat tangan tu lambat, lepas tu turun tangan pula lambat, belum terhasil lagi tamak nina. Walaupun dia i'tidal tu mungkin 3-4 saat dah, belum terhasil tamak nina. Sebab apa? Tangan baru nak bergerak, nak angkat, lepas tu nak turun. Ada ni. Masa dia berpindah 2 rakaat, sami Allahu liman hamidah, dah angkat tangan lagi. Tapi tegak tu, kita nak kita mana tak boleh sebab dia angkat tangan daripada tu. Dia angkat tangan, dia bergerak. Tapi dia bergerak, angkat, dia turun pula buat manja pula, lembut-lembut, ataupun dia angkat dengan kasar, dia turun pula dengan kasar, terhayung pula ke belakang, tarik pula ke depan. Kata? Terasa dah tamat nina? Belum lagi. Sebab dia belum diam sekarang anggota. Ni. Ni hak tamat nina dalam i'tidal atau kena percuma. Sebab terkadang tidak ni terhasil tamat tidak sebab tangan dia angkat, tangan dia berhenti ngam-ngam, dia terus turun pada sujud yang pertama. Maka tidak melengkapkan syarat untuk sah rukun i'tidal. Ada ni. Itu kena jaga. I'tidal dalam rakaat, i'tidal dalam sujud, i'tidal dalam duduk antara dua sujud tu tak bimbang mana tu, mudah dapat je. I'tidal tamakninah dalam rakaat, tamakninah dalam sujud, tamakninah dalam duduk antara sujud tu tak bimbang mana. Tamakninah dalam i'tidal nak kena jaga. Oh, jadi kalau nak cepat tak usah angkat tangan lah. Kenapa nak cepatnya? Angkat tangan tu sunat hai'ah, jangan tinggal. Dah nak cepat sungguh, tinggal angkat tangan. Tinggal angkat tangan tu hilang pahala sunat hai'ah. Tapi kalau kita angkat tangan, tamakninah dia cepat lah. Dia daripada rakaat, sami Allahu liman hamidah, sekejap je dapat tamakninah dah. Kalau kita angkat tangan kan, dia rakaat, sami Allahu liman hamidah, terus dia diam, tangan tak angkat, sekejap je, tadi saat 2 saat tadi lah dapat tamakninah. Betul lah. Kalau nak cepat sungguh, jangan angkat tangan. Tapi kenapa nak cepat? Kita semai menghadap Allah Ta'ala. Kenapa tak mau angkat tangan? Angkat tangan tu sunat hai'ah. Tapi nak cerita gitulah. Tapi kalau kita angkat tangan sungguh, sami Allah liman hamidah tegak, lepas tu pun turun sujud, sekejap je dapat tamakninah. Kita angkat tangan lah. Tapi kita angkat tangan di situ, kena jagalah. Ini pernah berlaku lah. Tapi dalam bab i'tidal, ketika tamakninah ketika i'tidal ni, dia rukun i'tidal ni sendiri sudah ulama berbeza pandangan. Mazhab Hanafi, i'tidal tidak menjadi rukun sembahyang. I'tidal sama, duduk antara rusuk sama. Kita panggil rukun pendek. Kita berdiri, rukun panjang, rokok, sujud, rukun panjang, duduk tasyahud akhir, rukun panjang, rukun fi'li yang panjang. Adapun rokok, adapun i'tidal dengan duduk antara dua sujud, rukun fi'li yang pendek. Tapi mazhab Hanafi, i'tidal sama, duduk antara dua sujud sama, bukan rukun. Sebab orang pergi Mekah, dia kata tengok orang rokok angkat sedikit je, terus betul pada sujud yang pertama. Mana i'tidal dia? Dia bukan rukun. Sujud yang pertama dia angkat je, tak duduk molek pun. Sujud yang kedua dah, sebab dia duduk tu pun bukan rukun. Jadi i'tidal satu, duduk satu, ulama beza pandangan sama ada rukun ataupun tidak. Dan pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, i'tidal duduk antara sujud hanya rukun pada sembahyang fardu. Ini pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i. I'tidal satu, duduk antara dua sujud satu, hanya menjadi rukun pada sembahyang fardu. Jadi kalau kita kata kok serupa dengan berdiri lah, kan berdiri kan, hanya menjadi rukun pada sembahyang fardu, sembahyang sunat dia jadi rukun. Jadi pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i ni, pandangan Ibnul Mukri, dia kata kalau sembahyang fardu i'tidal duduk sujud rukun, kalau sembahyang sunat bukan rukun, sebab nafsu banyak, sembahyang sunat kan banyak kan. Yang mana kita biasa tengoknya sembahyang sunat lah, orang tidak ada tamakninah dan i'tidal. Kalau kita tengok tak apalah, benda khilaf pada ni. Kalau sembahyang fardu, mazhab Hanafi, sembahyang fardu sekalipun i'tidal duduk sujud bukan rukun. Tapi pernah berlaku ni orang duduk depan lah. Jadi orang lain sembahyang qabliyah Jumaat tu awal-awal lah, jadi dia menjadi imam, dia keluar lambat sedikit lah di imam. Jadi di sembahyang qabliyah Jumaat tu dia seorang je lah sembahyang, kita semua duduk tunggu bawah ni siap lah kedah. Sebab kita sudah azan Jumaat yang pertama, kita pun sembahyang
qabliyah Jumaat. Jadi tu imam ni dia tak keluar lagi, dia tak masuk lagi dalam masjid. Kita sudah dah sembahyang qabliyah Jumaat, dia pun baru masuk masjid. Dia pun sembahyang qabliyah Jumaat seorang diri. Jadi masalah sebab itu semua sudah berlaku dah. Dua rakaat dalam i'tidal tidak ada tamakninah, angkat tangan masa i'tidal, turun tangan tu pada sujud yang pertama. Memang terang-terang tak ada tamakninah. Tapi sebut tadi kan itu benda khilaf, betul lah benda khilaf. Tak tegur pun tak apa, betul lah tak tegur pun tak apa. Tapi orang ni orang-orang yang akan diperhati oleh orang. Bukan semua orang tahu itu benda khilafiyah. Kalau tengok apa dia ni hebat sangat sembahyang tak ada tamakninah. Sembahyang sunat dia ada cepat sikit lah. Kalau sembahyang fardu i'tidal tu lama dia. Main sunat ni, sembahyang sunat pun seorang dah. Orang lain sembahyang qabliyah Jumaat belaka dah. Jadi dua rakaat dalam i'tidal tak ada tamakninah. Tak aje tegur, tak aje beritahu kata, tapi kena beritahulah kata. Sebab jadi pandangan orang. Satunya orang yang menjadi ikutan orang. Yang keduanya orang boleh tengok belaka. Tak pandai dia orang boleh tengok belaka sebab orang ramai-ramai sudahlah sembahyang qabliyah Jumaat. Datuk Imam ni baru sampai, dia mari lambat. Mari sampai, lepas sembahyang qabliyah Jumaat, seorang diri dia. Duduk depan. Dan nampak tak? Nampak ah? Tak ada tamaknya, nampak tengah-tengah. Jadi daripada rukuk sami Allahu liman hamidah, angkat tangan, turun je tangan, belum berhenti tangan, berhenti, terus turun sujud yang pertama. Berhenti tu sempat tak qada subhanallah. Tak sempat. Tapi dia i'tidal tu lama juga, boleh 2 saat, 3 saat i'tidal dia. Tapi tangan ni, tangan angkat, tangan turun, ngap berhenti tangan tu, dia terus turun sujud yang pertama. Jadi lepas berhenti tangan tu, baru nak kira tamakninah. Sebab nak kita makninah ni selepas diam sekalian anggota baru kita makninah. Tapi tak sempat lah sebab berhenti tangan tu terus lutut dikendor, terus sujud yang pertama. Mana ada makninah? Kata kena tegur. Walaupun benda tu khilaf kena tegur. Sebab apa? Takut jadi buah mulut orang. Dan benda khilafiyah kan, bukan semua orang tahu benda tu khilafiyah. Bukan semua orang tahu. Kalau kita sama kita ni tak apalah. Tapi kalau tu tengok hari Jumaat tu, kalau qabliyah Jumaat kemudian tu biasa je lah. Dia nak cepat sikit sebab orang kotak tu bodoh. Dia nak cepat sikit. Nak cepat sikit tu lah kena jaga-jaga. Ketika i'tidal sebab kita angkat tangan, kemudian letak tangan bawah, kita ada pergerakan. Jadi masa tangan kita masih lagi bergerak, belum berhenti molek-molek, belum lagi dikira tamakninah. Diam sekalian anggota sekejap sahaja. Qada subhanallah. Saat gitu, 2 saat je. Kejap sangat-sangat. Tapi nak kira tamakninah ni kena diam sekalian anggota. Anda faham situ? Kena diam sekalian anggota. Kan? Jadi macam tadi lah. Kalau betul-betul lah nak cepat, tapi kenapalah nak cepatnya sembahyang ni? Tak usah angkat tangan. Tak usah angkat tangan lah. Kalau gitulah, pergi rugilah sembahyang apa cepat gitu. Tak angkat tangan pula masih i'tidal, tinggal sunat hay'ah pula, rugilah situnya. Tapi kalau angkat tangan sunat hay'ah, jaga molek-molek. Ini semai sunat. Mai fardu tak ada isu. Mai fardu ni memang tu imam pun lama, kita pun lama, tak ada isu tu. Tak ada berlaku lah. Tu imam pun tak ada berlaku. Allah tu imam ni i'tidal tak ada berlaku tu imam pun. Sebab memang dia agak pergerakan dia tu tak cepat sebab tu imam kan. Ni semai sunat ataupun mungkin sembahyang fardu seorang di rumah tu. Tak ada orang. Sembahyang macam Charlie Chaplin tu. Sembahyang sekadar nak lepas kewajipan. Ada jenis gitu. Sembahyang, sudah dah 4 rakaat. Mana apa ni? Sembahyang sikit-sikit nak selesai. Lagi dak sembahyang, serabut. Nak buat kerja tak senang. Selagi dak sembahyang serabut, selagi dak sembahyang buat kerja dak senang. Pergi sembahyang. Tapi sekejap lagi dah. Cepat 4 rakaat ni. Cepat ni. Maksud apa ni? Semayang nak lepas tuntutan gitu je. Cepat gini ni tak kena gaya. Tak ada. Syarat yang keempat bagi i'tidal iaitu tamakninah di dalam i'tidal. Tamakninah dalam rukuk, dalam sujud, dalam duduk sujud itu mudah dapat. Sebab sekalian anggotanya diam, tapi tamakninah i'tidal tu kena jaga-jaga sebab kita i'tidal disunatkan angkat kedua belah tangan. Selesai bicara 4 syarat bagi rukun i'tidal. Dan sunat membaca pada tatkala angkat kepada i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan apabila betul berdirinya maka membaca ya Rabbana lakal hamd.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.